Ya, tak puas ya. Tengok lah. Okey. Cuba siapa dia bagi bawah ta tu. Sebab berjumpa dua mati. Maka dalam kaedah tajwid, bila berjumpa dua mati, maka dibaris bawahkan huruf yang pertama. Maka jadilah ta tu berbaris di bawah. Maka kita baca idza waqa'atil waqi'ah. Asalnya mati waqa'at al-waqi'atu. Jadi bila kita nak baca, maka kita nak berbaris di bawah. Okey? So maknanya Ustaz, waqa'ati itu dia asal daripada waqa'at. Waqa'at Waqa'at tu asalnya. jadi fi'il lah. Fi'il lah waqa'at. Data mati tu dia panggil ta ta'nis lah. Ta ta'nif. Tapi apabila berjumpa dengan satu lagi yang lam mati itu dia jadi ditukar jadi ta kat bawah. Kasrah. Okey. Sebab tak boleh nak baca tak. Idza waqa'at waqi'ah. Tak kena lah. Tak boleh nak baca tu Arab. Maka dia bagi bawah yang pertama. Waqa'atil waqi'ah. Jadi waqi'ah itu mu'annas. Sebab ada tanda mu'annas di akhir perkataan. Baik. Kemudian itu yang pertama, ta marbutah. Ta marbutah. Ta satu lagi dia panggil ta ke apa? Ta maftuhah. Ta ul maftuhah. Ta maftuhah ni ta gini. Ta marbutah ta gini. Marbut, terikat ni dia ikat dua tu. Okay? Itu nama-nama ta lah. Ta maftuhah, ta marbutah. Kemudian yang kedua. Ta maftuhah kat mana satu Ustaz? Dia tak dapat, tak cuba cari. Dekat skrin kat mana ni? Sini. Mana? Tak nampak. Tak nampak, saya tulis. Skrin saya. Skrin saya tak gerak. Wow, tak gerak. Internet ke apa? Lain apa? Lain apa? Ustaz. Jam ni ada. Mungkin Ustaz pakai warna lain. Warna merah. Warna lain. Guna warna merah. Sekarang nampak lah tadi. Sebelum tadi tak nampak juga. Guna warna merah. Ta'ul maftuhah. Terbuka terbuka tu. Kalau bulat ni dipanggil marbutah. Marbutah. Baru nampak. Marbutah ni, marbutah ni bila kita belajar, kita ngaji dalam Al-Quran, bila kita nak wakaf dia, kita kena wakaf bunyi ha. Ada titik. Idza waqa'atil waqi'ah. Dia tak bunyi waqi'at, tak bunyi kita. Idza waqa'atil waq. Tapi kalau ta maftuhah, dia akan bunyi ta. Waqa'atil waqi'at. Kalau buat ta maftuhah. Okey. So dalam tulisan Al-Quran ni perkataan nikmat ni. Kadang-kadang tulis ta marbutah, kadang-kadang tulis dengan ta maftuhah. Dia ada beberapa tempat. Ini penulisan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita nak wakaf sini, kita akan baca ni'mah. Kalau kita nak wakaf bawah ni, kita akan baca ni'mat. Ni'mat. Okey, yang kedua. Yang kedua ni berakhir dengan alif maksurah. Maksurah ni maksudnya pendek.
Ni alif ni alif. Pendek alif ni. Macam Ibrahim pendek. Dia pendek gitu. Ni dalam bahasa Arab ni tulis alif maqsurah. Alif maqsurah. Jadi kadang-kadang dia tak ada alif yang kecil ni. Maka tanda dia ialah sebelum dia ni kena berbaris di atas. Ni panggil alif maqsurah. Contoh Laila. Laila, Hubla, Kubra, Sughra. Jadi contoh dia pun, dia tak tulis ni alif kecil ni. Dia tak tulis alif kecil ni. Dia tak tulis alif kecil ni. Tapi sebenarnya, alif ni. Ya, ni Ummah Ya ni adalah alif. Adalah alif. Dalam buku baru ada saya rasa tak? Buku baru ada. Ada. Tapi dekat alif maksurah tu tak ada alif pula. Alif maksurah tak ada tak? Dia dalam bracket dia tu, dalam bracket tak tulis. Tapi dalam ayat tu ada tulis. Ayat lain. Oh, tak serupa ayat dia. Betul lah. Laila, Hubla, Kubra. Ayat lain. Kubla, Kubra. Kubra, Sughra. Betul dah tu. Jadi cara nak check dia, alif ni, ialah sebelum tu, sebelum alif tu, sebelum ya tu, huruf baris apa? Ni baris atas. Maka ni alif maksurah. Kalau baris bawah, maka tanda alif ni menunjukkan ni ya. Tak ada alif ni tak. Tak ada alif ni kan? Tak ada. Lepas tu macam mana kita nak check dia Ummah Ya ni adalah alif. Kita tengok baris sebelum dia. Kalau baris atas, maka alif lah. Kalau duduk baris bawah, Laili, maka jadi ya. Dia bukan alif maksurah dia panggil. Dia akan jadi ya. Jadi ya. Sebab dalam Al-Quran ni, ya di akhir perkataannya tidak ada titik. Kalau kita buka Quran, ya di akhir perkataan tidak ada titik. Kalau tuan-tuan baca fi, ditulis macam tu je, baris bawah, lepas tu ada titik. Dalam Quran jumpa fi. Fi apa lagi? Fi adalah fi dalam Quran. Maka tidak ada titik. Maka pasal dia ya di akhir perkataan tidak ada titik. Kita nak camnya tengok pada baris huruf sebelum. So, baris huruf sebelum ni baris bawah ya. Maka sini ni ya. Yaun. Yaun. Jadi sini tandanya muannas satu kata itu ialah alif maksurah. Contoh Laila, Hubla, Kubra dan juga Sughra. Laila ni nama orang lah. Hubla ni orang mengandung, tak silap Hubla ni. Perempuan yang mengandung. Kubra besar. Sughra kecil. Suara kecil besar. Contoh ayat dalam sini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi Al-Quran itu dia mari alif maksurah. Tapi kalau dia tak mari alif maksurah, maka tandanya ialah pada huruf baris huruf sebelum, iaitu baris atas. Jadi perkataan zikra ni muannas lah. Sebab ada alif maksurah. Sebab tu Allah guna ta sini. Ta ni kalau kita belajar baru ni, ta ni huruf mudhara'ah yang masuk pada fi'il mudhari' yang menunjukkan muannas, perempuan. Sebab tu Allah guna tanfa'ul mu'minin. Sebab zikra ni
adalah mu'annas. Tandanya ialah alif maqsurah. Dan tetaplah beri peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Peringatan. Peringatan ni dalam bahasa Arab ni mu'annas. Okey, itu yang kedua, alif maqsurah. Tanda muannas yang kedua. Yang pertama ta marbutah, yang kedua alif maqsurah, yang ketiga ialah alif mamdudah. Berakhir dengan alif mamdudah. Ustaz boleh tanya tak? Ha. Al-Mu'minin tu laki ke perempuan? Al-Mu'minin laki-laki sepatutnya. Tapi dia campur tu. Oh, dia campur. Mu'minin tu kalau kita belajar nanti dia panggil muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Tapi dalam ayat Quran ni bila dia sebut memberi peringatan kepada orang-orang yang sepatutnya kalau ikut terjemahan dia orang-orang laki-laki yang beriman. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu dua-dua lah. Peringatan ni berguna kepada laki-laki yang beriman kepada orang yang beriman sama ada laki-laki ataupun perempuan. Dia termasuk sekali. Kemudian yang ketiga berakhir dengan alif mamdudah. Alif mamdudah ni maksudnya alif panjang. Ni panjang ni. Panjang tinggi. Panjang dia. Alif mamdudah ni maksudnya alif kemudian ada hamzah selepas daripada alif. Contoh dia mari sini Sahra. Sahra, padang pasir. Jadi padang pasir ni perkataan tu muannas. Sebab dia ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Kemudian khadra, khadra ni hijau. Baydha ni putih. Zarqa ni biru. Ini saya tambah ni hamra, merah. Safra, kuning. Sauda, hitam. Samra, perang. Merah. Jadi semua tu perkataan tu muannas belaka tu sebab di belakangnya ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Alif panjang. Contoh dia ayat sini qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Baqaratun safra. Jadi dia guna perkataan safra ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Jadi situ kita tengok ada hukum panjang. Hukum mak ni. Jadi mak ni sebab dia ada kaitan dengan hukum tajwid. Jadi alif tu alif mamdudah. Tapi dalam istilah tajwid dia panggil alif mak. Ada alif mak. Huruf mak. Huruf mak ni di mana alif mati sebelum dia berbaris di atas. Bila berjumpa dengan hamzah, maka hukum dia wajib mak wajib. Mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil. Pasal pun dia panggil muttasil sebab hamzah dengan alif ni satu perkataan. Satu perkataan. Maka dia jadi mak wajib muttasil. Wajib dah baca di situ 4 ataupun 5 harakat. Tapi syahid kita mari safra ini ialah muannas. Muannas. Sebab baqaratun ni muannas. Baqaratun ni muannas. Safra ni sifat kepada baqarah. Maka dia pun kena muannas juga. Faqi'un launuha. Launuha. Ha ni kembali
kepada safra. Yang kuning warnanya, kuning warnanya tasurrun nadhirin, lagi menyenangkan orang-orang yang memandang. Jadi syahid sini alif mamdudah. Alif mamdudah. Bila dia alif mamdudah, maka perkataan itu biasanya muannas. Biasanya muannas. Itu tanda yang ketiga. Ta marbutah yang pertama, alif maqsurah yang kedua, alif mamdudah yang ketiga. Terlihat seminit dah. Okey. Pagi. Baik, kita masuk seterusnya nombor 4. Nombor 4. Okey. Nombor 4 ya. Nombor 4 dia kata apa? Nombor 4 dia kata terdapat juga kalimah yang tidak mempunyai tanda-tanda muannas. Tapi mempunyai makna muannas. Tak ada tanda muannas. Tanda muannas apa dia? Ta marbutah, alif maqsurah, alif mamdudah. Tapi tidak mempunyai makna muannas. Tapi mempunyai makna muannas. Tapi dia muannas lah. Contoh Zainab lah. Zainab. Dia tidak ada tanda muannas. Ta marbutah, alif maqsurah dan juga alif mamdudah. Tapi dia dikira muannas. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Zainab ni perempuan. Maryam. Sama juga Maryam. Tak ada tanda-tanda muannas. Tak ada ta marbutah. Tak ada alif maqsurah. Tak ada alif mamdudah. Bintun pun sama, bintun. Ta tu ta maftuhah tu. Bintun tu bukan ta marbutah. Yang menunjuk perempuan ni ta marbutah. Tapi oleh kerana makna dia memberi makna perempuan dan berjantina perempuan, maka dia dikira muannas. Ummun, mak kita kan. Ummun ni ibu. Kan, perkataan tu sendiri tidak ada tanda muannas. Tapi makna tu makna muannas lah. Tak ada lagi lah. Tak. Ummun ni laki-laki. Kecuali gelaran lah. Baik. Contoh dalam Quran dia kata apa? Wa inni sammaituha Maryam. Wa inni u'idhuha hani. Hani kembali, hani muannas. Kembali kepada Maryam. Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku telah menamakannya Maryam. Dan aku melindungi dia dan pemeliharaannya. Demikian juga zuriatnya, zuriat keturunannya dari godaan syaitan yang direjam. Maryam. Jadi Allah guna dhamir ini kembali kepada Maryam. Dhamir ini kembali kepada Maryam. Jadi ayat ni biasa saya baca kalau orang nak tahnik budak ni baca ayat ni.
inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi dhamir ha ni kita niat dia sebagai nasamah, dia panggil nasamah. Nasamatun. Nasamah ni maksudnya manusia. Jadi kita baca lah budak lelaki pun kita baca inni u'idzuha juga. Perempuan pun kita baca inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah supaya lindungi budak ini kepada kamu dan juga keturunannya daripada syaitan yang direjam. Okey, itu nombor 4. Maksudnya perkataan tu mu'annas. Tapi tak ada tanda. Tak ada tanda tamarbutah. Tidak ada tanda alif maqsurah, alif mamdudah. Tapi dia mu'annas. Pasal apa? Pasal makna dia mu'annas. Pasal makna dia apa? Zainab. Orang perempuan yang bernama Zainab. Orang perempuan yang bernama Maryam. Kanak-kanak perempuan. Ibu. Ibu. Maka dia dikira mu'annas. Kemudian yang kelima dia kata nama. Isim juga lah. Kata nama ni. Isim yang tidak mempunyai tanda mu'annas. Dia tidak ada tanda mu'annas. Dan juga menunjukkan kepada objek yang tidak bernyawa. Jadi perkataan ni tidak ada tanda mu'annas dan dia bermakna dia makna objek yang tidak bernyawa. Bila objek yang tidak bernyawa, dia tidak ada jantina. Tapi walau bagaimanapun, perkataan ini dikira mu'annas. Kita baca nombor 5 tu dah. Kata nama yang tidak mempunyai tanda mu'annas dan juga menunjukkan kepada objek yang tidak bernyawa. Sebahagiannya adalah mu'annas. Yang dikenali sebagai mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Kita sandarkannya sebagai mu'annas juga. Jadi perkataan apa yang dimasukkan ini? Yang pertama ni iaitu anggota badan. Anggota badan yang mempunyai pasangan. Maksudnya ada dua. Contoh dia kata apa? Rijlun. Rijlun ni apa dia maksud? Rijlun ni kaki. Kaki ni ada berapa pada manusia kaki ni? 2, betul tak? Kaki. Maka dia dikira 2. Maka dia dikira mu'annas. Kaki. Kemudian yadun. Yadun apa? Tangan. Tangan ada 2 tak? Pasangan. Pasangan. Kemudian rijlun. Rijlun ni dia ada satu lagi tulisan sama tapi kita sebut rajulun. Rajulun ni muzakkar. Rajulun ni seorang laki-laki. Tulisan sama tapi beza pada bacaan. Waktu rijlun kaki muannas, ni rajulun muzakkar. Jadi apa dia lagi anggota badan yang mempunyai pasangan? Yadud tangan, uzunun telinga, ainun mata. Ada 2 tak mata? Bukan mata-mata ni, mata. Mata-mata lain. Lepas tu saya tambah tu. Khaddun, pipi. Ada 2 tak pipi kanan, pipi kiri. Hajibun. Hajibun. Kening. Hajibun ni kening. Jambu, al-jambu, lambung. Lambung kanan, lambung kiri. Kalau rusuk, apa panggil tak? Lambung. Lepas tu al-kabidu, hati. Hati pun dikira mu'annas juga. Walaupun satu kabid dah. Al-karishu, perut. Wattihal, limpa. Kemudian katifun. Katifun bahu. Bahu ada 2. Ka'bun, tumit. Tumit pun ada 2. Jadi perkataan ni tak ada pun tanda-tanda mu'annas ni. Tak ada tanda marbutah, tak ada. Alif maqsurah tak ada. Alif mamdudah tak ada. Makna dia pun tidak ada jantina ni. Tidak ada makna perempuan. Tapi dikira mu'annas. Dia panggil mu'annas apa? Mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Contoh ayat Quran dia kata apa?
wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Fa idza hiya ni kembali kepada tangan. Hiya ni muannas kembali kepada tangan. Pasal apa dia guna hiya? Sebab tangan tu adalah muannas. Fa idza hiya, maka tiba-tiba tangannya menjadi putih bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Ini mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Bila dia celup tangan dia dalam poket di dada dia, letak tangan situ. Kemudian bila dia keluar, jadi cahaya. Cahaya. Bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Sama juga surah yang kita baca sama mutlak. Tabbat yada abi lahabin. Dia guna ta ta'nif tabbat yada. Tabbat yada ta ta'nif ni contoh bagi tanda fi'il. Tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahab. Tadi dia guna tabbat. Pasal apa? Pasal yadun ni mu'annas. Mu'annas apa dia panggil? Mu'annas majazi. Mu'annas majazi. Betul ni satu mu'annas majazi. Mu'annas majazi satu ni mu'il. Iaitu anggota badan yang mempunyai pasangan. Cuma tanya sikit. Ya. Bila kita kata yang anggota badan muhit pasangan tu, adakah satu anggota tu muzakkar, satu tu muannas? Dua muannas. Dua muannas. Tapi macam mana? Ya saya pun kita tengok ayat Al-Quran tu, Nabi Musa mengeluarkan tangannya. Kita tahu Nabi Musa lelaki. Tapi kenapa tangan tu jadi muannas pula? Anggota tu muannasnya. Batang tubuh Nabi Musa tu memang muzakkar. Anggota tangan saja untuk tangan saja muannas. Tapi bukan tangan perempuan pada Nabi Musa tu. Muannas tu hanya pada kita nak muamalah dengan perkataan yadun tu, kita nak guna muzakkar ke muannas tu je. Bukan tangan perempuan. Faham. Tapi tangan kanan ke tangan kiri ke, dua-dua tu muannas lah. Sama bukan kata tangan kanan tu muzakkar, tangan kiri tu muannas. Tapi domain dia tu lelaki lah, domain dia tu. Domeh hu ni kembali pada Musa sebab tu hu laki. Tapi domeh hiya ni dia kembali pada tangan. Sebab tu dia hiya. Oleh kerana kembali kepada perempuan, pada tangan. Kembali kepada tangan. Bukan jadi, kembali kepada Nabi Musa. Jadi dia guna hiya lah. Allah guna hiya. Ini salah satu tanda membuktikan tangan tu muannas. Sebab Allah guna ganti nama perempuan. Mana kembali kepada tangan. Kembali kepada tangan. Jadi dua-dua lah tangan tu muannas. Kita nak bermuamalah dengan itu dengan muannas lah, kita panggil muannas majazi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan yang dianggap muannas oleh orang Arab. Mana lagi payah ni? Maksudnya orang Arab anggap perkataan ni muannas. Jadi nak cam dia tidak ada cara lain melainkan kita kena belek kamus lah. Sini dia mari contoh al-ardu. Tak ada pun tanda muannas. Ta marbutah, alif mamdudah, alif maqsurah, jantina perempuan. Bumi mana ada jantina. Tapi al-ardu ni kita orang Arab kira dia muannas. Muannas. Kemudian asy-syamsu, matahari. Muannas juga. Dia panggil muannas majazi. As-sama pun muannas.
An-nar as-sama tu mungkin kita kata dia ada alif mamdudah. Tak, alif mamdudah. An-nar pun api. Jahannam pun muannas juga. Kemudian saya tambah lagi al-harbu dan juga ad-dar. Al-harbu tu peperangan, ad-dar ni rumah. Ad-dar ni rumah. Jadi Allah bagi contoh dalam Al-Quran, hatta idza balagha maghribasy syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin, sehingga apabila dia telah sampai ke daerah matahari terbenam, dia mendapatinya, ni wajadaha ni, wajadah syam ni terbenam di sebuah mata air hitam yang berlumpur. Ni kisah apa ni? Kisah Zulqarnain, penguasa yang memerintah dunia. Ada dua kan? Dalam sejarah ada dua penguasa yang memerintah dunia daripada kalangan Islam, dua daripada orang kafir. Nabi Sulaiman dan juga Zulqarnain. Dunia. Bukan tanah Arab saja, dunia. Pergi ke barat, pergi ke timur. Dunia. Nabi Sulaiman dengan dia. Orang kafir ni tak silap Bukhtanasar dengan Fir'aun. Fir'aun pun siapa, tak ingat lah. Jadi, tu mu'annas. Kata ganti nama perempuan kembali kepada matahari, Asy-Syams. Daripada sinilah kita dapat tahu bahawasanya dalam bahasa Arab ni, Asy-Syams ni ialah mu'annas majazi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengguna di dalam Al-Quran tu mu'annas. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin. Itu nombor dua. Dia panggil mu'annas majazi. Perkataan-perkataan yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Kita lihat sekejap. Kemudian sirah. Si ni dia kata apa? Perkataan jamuk. Jamuk ni maksudnya plural. Bahasa Inggeris panggil plural. Ramai. Tapi jamuk ni jamuk yang tidak berakal. Jadi yang berakal ni, siapa dia yang berakal? Yang berakal ni manusia je berakal. Selain daripada manusia, dia tidak berakal. Contoh dia kata apa sini? Contoh je. Kita ambil daripada kanan ni. Aqlamun ni jamak kepada qalamun. Jadi aqlamun ni dalam istilah bahasa Arab dia panggil mu'annas bila dia jamak. Pasal apa dia mu'annas? Pasal dia jamak tidak berakal. Jamak yang tidak berakal. Tapi ketika mana dia mufrad ni qalamun ni muzakkar. Qalamun ni muzakkar. Bila dia mufrad, dia muzakkar. Kita kata hadza qalamun. Kita tak baca hadhihi qalamun. Tapi kalau aqlamun kita akan baca hadhihi aqlamun. Sebab dia jamak yang tidak berakal, hukum dia mu'annas. Itu kaedah dalam bahasa Arab. Jamak yang tidak berakal, hukum dia hukum mu'annas. Abhur ni jamak kepada bahrun, laut. Lautan. Jadi abhur tu mu'annas sebab dia jamak tidak berakal. Mufrad dia pada bahrun. Jadi bahrun ketika mana dia mufrad, dia adalah muzakkar sebab tidak ada tanda marbutah. Tapi bila dia jamak yang tidak berakal, maka hukum dia hukum mu'annas. Kemudian karasiyun, kursi lah. Kursi mana adakah kursi? Jadi mufrad dia apa dah? Kursiyun. Melayu pun kerusi. Serupa dengan Arab.
Kita tiru dia ke dia tiru kita? Jadi kita tiru dia tak? Tapi kita sebut kerusi. Kita tak sebut kursi. Kita kena sebut kerusi-kerusi lah Ustaz kan banyak kerusi-kerusi. Kerusi-kerusi ada Betul banyak. Ustaz. Kerusi-kerusi lah. Kalau banyak sebab kursi kita ni ambil daripada kursiyun, perkataan mufrad dia. Ni kursiyun. Mau jamak dia karasiyun. Jadi bila jamak dia dikira muannas. Bila dia mufrad baru dah dia dikira muzakkar. Jadi 3 dia panggil muannas mujazi. Yang pertama tadi anggota badan. Jadi contoh sini panggil apa? Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu. Ini contoh ni. Aqlam lah, contoh aqlam. Dan dia tidak ada dhamir pun kembali tu kepada dia tu. Tapi muannas. Dia panggil muannas majazi. Muannas majazi. Jadi muannas majazi ni ada 3. Yang pertama anggota badan. Anggota badan yang mempunyai pasangan. Maka dia dikira muannas majazi. Yang kedua, perkataan-perkataan Arab. Perkataan yang dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Ni kita kena hafal, ni tak ada kaedah. Yang ketiga ialah jamak. Jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal bila dia dikira muannas. Dia dikira muannas. Tapi bila mufrad, tengok kalau dia tidak ada tanda-tanda muannas, maka dia muzakkar. Kalau ada tanda muannas, maka dia muannas juga. Kemudian akhir sekali hanya 3 tu. Kau tengok dari buku tu ada 3 tak? Anggota badan, perkataan Arab dan juga jamak yang tidak berakal. Akhir sekali dia kata apa? Nota penting. Terdapat juga kata nama muzakkar yang mempunyai tanda muannas. Dia muzakkar tapi mempunyai tanda muannas. Tetapi menunjukkan makna laki-laki. Ada tanda muannas tapi makna dia laki-laki. Maka ni dia panggil muzakkar ni. Muzakkar. Contoh dia kata Hamzah tadi kan. Hamzah saya cerita tadi. Jadi bila mula dengan hafdah ni, maka dia nama orang. Kalau mula dengan ni, bulak ni, huruf. Dia panggil huruf. Maka Hamzah ni ada tanda muannas dan marbutah. Tapi dia muzakkar kerana makna laki-laki. Nama orang dan berjantina laki-laki. Zakaria tu ada alif mamdudah. Alif mamdudah. Maka oleh kerana makna dia nama orang Zakaria, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Jadi Nabi ni tak ada orang perempuan Nabi. Nabi ni mesti laki-laki. Kalau wali tu boleh perempuan. Perempuan boleh jadi wali. Bukan wali nikah ni. Wali keramat tu. Wali apa? Waliullah. Waliullah. Macam Maryam. Maryam tu panggil wali tu. Keramat. Ada keramat. Dan berlaku keramat pada dia. Jadi Nabi tak boleh perempuan. Mesti laki-laki.
Tapi kalau wali, ada perempuan, ada laki-laki. Nabi Zakaria ni Nabi Zakaria, maka dia Nabi yang kena muzakkar. Adil. Apa dia? Ni, Bil. Yang ni kita dah bayar pun. Itu yang untuk tahun ni rasanya. Ni tahun lepas dah bayar. Baik. Yang dibagi untuk tahun Zakaria, ni kemudian Yahya. Yahya ni pun Nabi Yahya. Tapi ada tanda tu alif kecil kan. Alif maksurah dia panggil. Tapi dia dikira muzakkar juga. Yang dia bagi ni ke? Dikira muzakkar juga. Sebab makna laki-laki. Oh, dia tak bagi pun kita lambat. Ya, makna laki-laki. Mute je. Mute. Sembah tu mute. Ganggu orang lain. Jadi tiga-tiga perkataan ni ada tanda muannas, tapi makna dia muzakkar. Ataupun makna muzakkar dan dia dikira muzakkar. Dia dikira muzakkar. Jadi domain yang kembali kepada perkataan-perkataan ni pun domain yang muzakkar. Domain muzakkar. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Contoh ya Yahya. Wahai Yahya, terimalah kitab itu, yakni kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan semasa dia masih lagi. Wa atainahul hukma sabiyya. Jadi hu ni kembali kepada Yahya. Allah guna dhamir laki-laki. Wa atainahu. Padahal ada tanda muannas, iaitu alif maksurah. Tapi Allah guna laki-laki. Kan? Allah guna laki-laki sebab Yahya ini orang laki-laki. Yahya ni orang laki-laki. Maka Allah guna wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Jadi sesah perbahasan muzakkar dan juga muannas. Sesah perbahasan muzakkar muannas. Jadi ada berapa tanda muannas ni? Yang pertama marbutah. Fatimatu madrasatun jami'atun. Yang kedua alif maqsurah kubra Laila. Kubra Laila sughra Qubla. Yang ketiga alif mamdudah. Sahra zarqa safra kan bayda. Yang keempat ialah perkataan ini tidak ada tanda-tanda muannas tapi dikira muannas. Dia panggil muannas majazi. Yang pertama anggota badan yang mempunyai pasangan. Yadun, ainun, rijlun. Itu semua tu. Ada pasangan dia. Maka semua ni muannas, dikira muannas di sisi bahasa Arab. Yang kedua, muannas majazi ialah perkataan Arab yang dikira oleh orang Arab sebagai muannas. Dia tidak ada tanda muannas. Bukan makna muannas tapi dia dikira muannas. Contoh al-ardu, asy-syamsu, as-sama', an-nar, jahannam. Semua itu adalah muannas. Dia panggil muannas majazi. Yang ketiga ialah jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal seperti contoh aqlamun, abhur, karasiyun. Karasiyun. Jadi semua ni jamak dan tidak berakal. Confirm lah. Pen tidak ada akal. Lauk tidak ada akal. Kursi tidak ada akal. Cuma perkataan-perkataan ni bila dia mufrad kena tengok balik. Ada tanda muannas maka dikira muannas. Tidak ada tanda muannas maka dia dikira muzakkar. Contoh aqlamun. Muannas. Tapi bila mufrad dia jadi qalamun.
Kalau lamun ni tak ada pun tanda mu'annaf. Ta marbutah, alif maqsurah, alif mamduh. Maka dia muzakkar pada ketika mana dia mufrad satu. Abhur sama juga bahrun. Bahrun. Bahrun ni dia muzakkar. Dia muzakkar. Sebab tidak ada tanda-tanda mu'annaf. Tidak ada tanda-tanda mu'annaf. Kemudian kursi, karasi kan. Karasi. Kursiyun. Kursiyun tu karasi, jamak tu mu'annaf. Kursiyun tu muzakkar. Kemudian akhir sekali ada beberapa perkataan ada tanda mu'annaf. Ada ta, ada alif maqsurah, ada alif mamdudah. Tapi dia dikira muzakkar. Kerana maknanya muzakkar. Contoh Hamzah. Orang lelaki bernama Hamzah. Zakaria. Orang lelaki nama Zakaria. Yahya. Orang lelaki nama Yahya. Jadi dia dikira mu'annas sebab demo ni lelaki ni nama lelaki. Nama lelaki. Kita rehat seminit. Okey. Ada nak tanya apa kah? Ni latihan ni. Duduk ngajar dah sebelum ni ke? Kita tengok latihan tu dah. Kenal pasti isim-isim muzakkar dan mu'annas yang terdapat pada ayat tersebut dan nyatakan tandanya. Ada berapa? 5 ya. Betul lah. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Jadi perkataan pertama, kenapa pasti isim muzakkar? As-salihat. As-salihati. As-salihati. As-salihat ni maksudnya amal-amal yang soleh. Jadi dia muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Muzakkar. Dia mu'annas ni. Mana? Tak. Mu'annas. Mu'annas. Sini kita boleh kata dia ni mu'annas kerana dia jamak yang tidak berakal. Amalan-amalan. Mana ada akal? Amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh. Satu, dia tidak berakal lah. Yang kedua, boleh kita tengok kepada mufrad dia, salihatu. Dia ada ta'nis, tamarbutah. Maka dia dikira mu'annas. Yang pertama kita katakan dia jamak yang tidak berakal. Dan dia pun mu'annas lah perkataan ni. Kemudian anna lahum jannatin. Jannatin pun sama juga. Jannatun. First kita boleh katakan dia ni jamak yang tidak berakal. Kemudian perkataan dia tu ketika mana dia mufrad pun ada tamarbutah, jannatun.
syurga, kebun. Jadi dia muannas. Yang ketiga al-anhar. Al-anhar. Apa muannas dia? Al-anhar. Kita lalu dah ni. Anhar. Perempuan. Perempuan muannas. Sebab dia jamak Muannas. tidak berakal. Anhar ni adalah sungai-sungai. Sungai-sungai yang mengalir di dalam syurga. Jadi dia muannas sebab apa? Sebab dia jamak yang tidak berakal. Sungai ini tidak berakal. Samarot. Kemudian samaratin. Muzakkar ke muannas? Ada tambah betah tu? Muannas. 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 Yang satu lagi tu apa tu? Mutasyabiha. Mutasyabiha. Mutasyabihan. Utubihi mutash. Kalau ikut tu muzakkar tu. Muzakkar. Saya bulat tu rizqan satu tak? Selepas samaratin tu rizqun. Rizqan min samaratir rizqan qalu. Rizqan tu muzakkar ke muannas? Rizqan rezeki. Ada tanda tak muannas? Tak ada tanda muannas lah. Ada tanda. So tapi dia tak muzakkar. Tak bernyawa. Dia tidak bernyawa tapi dia tidak ada tanda muannas. Belajar tak ada dia anggota badan. Rezeki ni bukan anggota badan. Anggota badan yang berpasangan muannas, rezeki ni bukan. Lepas tu dia jamak. Dia bukan jamak tu dia mufrad. Jamak tidak berakal bukan. Mufrad. Lepas tu dia perkataan orang Arab, perkataan yang dianggap oleh orang sebagai muannas ke? Bukan juga soalnya. So dia muzakkar lah. Rizqan. Mutasyabihan. Mutasyabihan tu pun muzakkar. Kemudian walahum fiha azwajun. Azwajun muzakkar ke muannas? Azwaj ni Azwajun. Apa makna dia Ustaz? Azwajun ni maksudnya pasangan ni. Pasangan.
Jadi pasangan kita ni laki-laki ke perempuan? Dua-dua kalau macam mana? Dia muannas lah ni. Mana lah? Pasangan kita perempuan lah. Isteri-isteri kita mana ada laki-laki. Kalau yang lelaki punya perempuan. Habis ini kira maknanya walahum ke? Bagi mereka pasangan. Tu laki-laki dah. Walahum bagi mereka fiha ni fi jannah. Yang syurga ni pasangan-pasangan mutahharah yang bersih. Maksudnya bidadari yang bersih. Bidadari ya. Jadi orang perempuan ni dalam syurga ni dia bersama dengan suami dia. Suami dia yang di dunia. Dan dalam masa yang sama, suami dia tu pun ada juga bidadari yang lain. Jadi orang tanya, tak deki ke Ustaz amal-amal kena? Dalam syurga tak ada dah perasaan deki. Dalam syurga tidak ada dah perasaan asal deki. Jadi rezeki Allah bagi kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa ni. Duduk dalam syurga ni ramai perempuan duduk keliling. Duduk dalam suasana tenang. Apa yang kita nak kita dapat. Titah je mari selalu. Nak titah je mari selalu. Seperti pasangan baru kahwin duduk atas katil. Singgah sana yang berhias. Bunyi sungai yang mengalir. Rezeki yang banyak. Buah-buahan yang banyak. Nikmat. Kekal wahum fiha khalidun dan mereka itu kekal di dalamnya. Mutahharun, mutahharatun. Itu pun muannas. Ada tamar butah. Ada tamar butah. Okey. Tamar butah. Mana dia Ustaz? Bersih. Makna bersih. Mutahharatun. Pasangan-pasangan yang bersih. Jadi kalau kita nak tahu dia muzakkar Ustaz, kita tengok kepada tanda muannas. Kalau tak ada tanda muannas dan bukan kataan biasa Arab yang muannas, jadi kita kira muzakkar lah. Jadi kira muzakkar lah, kecuali setelah kita dapat tahu benda tu diguna oleh orang Arab sebagai muannas lah. Macam al-ardu kan. Al-ardu tu kalau kita tak tahu dia digunakan oleh orang Arab sebagai muannas, maka kita kata muzakkar lah tu. Tak ada alif, tak ada tamar butah, tak ada alif maksurah, tidak ada alif memendudah dan bukan juga anggota badan dan bukan jamak yang tidak berakal. Tapi dia dikira muannas apabila kita dapat tahu bahawasanya dia sebagai muannas majazi. Muannas majazi. Muannas majazi. Muannas majazi. Mujazi, ya. Majazi. Majazi. Akhir sekali nombor 2 ni. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Walamma anba'ahum bi Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Adam lah yang pertama. Adam muzakkar lah. Ya Adam. Ya Adam muzakkar lah. Tak ada lagi Adam. So ya tu seru dah Ustaz. Ya tu kira seru dah. Tu haraf. Seru. Haraf.
Seru. Jadi harah ni tak ada muzakkar muannas. Isim saja ada muzakkar. Kemudian Jadi Adam lah. Adam. Adam lah. Ada yang pertama. Asma langitnya. Langit pun perempuan lah. Asma ni nama-nama. As-sama Nama-nama. langit-langit. Oh, as-sama. As-sama langit. Asma ni jamak kepada ismun. Ismun, ismani, asma. Nama-nama. Jadi nama ni yang tidak berakal. Maka dia muzakkar ke muannas. Muannas lah. Muannas. Sebab dia jamak tidak berakal. Kemudian as-samawat. As-samawat. Samawat ni langit-langit. Langit-langit. As-samawat. As-samawat. Langit-langit. Langit-langit berakal. Dia jamak ni, jamak. Jamak. As-samawat. Jadi dia muannas lah sebab dia jamak yang tidak berakal. Kemudian al-ardu muzakkar ke muannas? Muannas tak? Sebab dia Jamak tidak berakal. Tak, al-ardu ni muannas sebab dia majazi. Dia dianggap oleh muannas majazi sebab dia dianggap oleh orang Arab sebagai muannas. Penggunaan dia sebagai muannas. Samawat tu jamak yang tidak berakal. Alif lam. Okey, habis selesai. Selesai bab muzakkar dan juga muannas. Ingat tu tanda-tanda dia. Dan marbutah, alif maksurah, alif mamdudah, pasangan anggota badan yang mempunyai pasangan, kemudian jamak yang tidak berakal. Itu yang kita boleh ingat. Satu lagi perkataan yang dianggap muannas oleh orang Arab. Ada soal lagi Ustaz? Ada lagi? Ada dah. Ada soal lagi? Ada soal lagi? Ada soal lagi? Baqarah ayat 74. Ya. Nomor repair ni. Minggu depan, okey. Minggu depan. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Berapa orang masuk ni? Hari ni 16. Tolak Ustaz. 16 je. Satu 15 lah. 15. Okey, kat tinggi tu 15 tu. Macam biasa dah ni. Macam biasa. So insyaAllah kita jumpa minggu depan lah. Waktu yang sama. Semoga hari ini kita dapat manfaat. Daripada apa yang kita pelajari insyaAllah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.